Saya dah bagi tahu tuan-tuan, bila kita panas kita akan berhenti dan kita akan buka pada sesi soal jawab. Saya kalau pengurusi izinkan, seperti biasa, saya ni tamak kuasa. Kalau dah orang minta jadi penceramah, teringin nak jadi pengurusi sekali. Kalau boleh soalan saya sendiri yang akan kendalikan, supaya tak banyak dia macam pimpong pergi balik. Boleh? Boleh pengurusi? Sah ke perampasan ni? Soalan, saya mempunyai 2 kakak yang mengikut tariqah dan telah mengambil bai'ah. Mengikut beliau darjat lagi tinggi dari saya. Darjatnya lagi tinggi pada saya. Adik-beradik saya yang lain, sehinggakan salah satu contoh, dia boleh tahu apa yang berlaku di Singapura bila berada di negeri lain dengan bermimpi. Hebat. Pertama, ada beberapa masalah dalam hal ini. Pertama ialah perkataan bai'ah. Perkataan bai'ah asalnya di dalam fiqh, ia merujuk antara rakyat dan pemimpin, iaitu janji setia, oath, janji setia, sumpah setia antara kita dengan pemerintah untuk kita taat. Dan dia ada 2 peringkat, dia panggil bai'atu at-tanfidh dan bai'atu ta'ah. Dia ada satu peringkat bai'ah untuk lantik orang. So dalam tradisi dahulu, sistem politik dalam Islam ni dia berubah daripada satu zaman ke satu zaman. Tapi dulu macam mana nak lantik, orang kena setuju dulu siapa nak jadi. Bila Nabi SAW wafat, maka sahabat telah setuju untuk lantik Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah dialog, maka sahabat memberikan bai'ah di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka, bai'ah itu ialah bai'ah pelantikan. Itu bai'ah jenis yang tu. Setelah mereka dilantik, seseorang itu dilantik oleh majlis pelantikan. Let's say kalau zaman sekarang katalah parlimen dan seumpamanya, maka rakyat akan datang berbai'ah pula. Bai'ah yang berikutnya itu bukan untuk lantik, tapi janji untuk taat. Dia panggil bai'atu ta'ah, iaitu janji untuk kita taat kepada pemerintah berkenaan. Maka Nabi tak bagi seseorang merongkaikan bai'ahnya. Dah kau dah janji taat, kena taat. Bahkan kalau sekiranya majoriti rakyat sudah mengangkat seseorang pemerintah dan berjanji untuk taat dengan bai'ah, kita katakanlah tidak bai'ah pada zaman itu, maka kita sekalipun tak bai'ah, kita tetap kena taat. Kerana bai'ah itu macam satu soal prosedur saja, kan? Dia jenis macam prosedur yang biasa, tapi realitinya seorang yang dilantik menjadi pemimpin, kita wajib taat apabila telah sempurna pelantikannya. Sebab itu ada hadis, idza buya khalifatain, apabila dibai'ah dua khalifatan, apabila dibai'ah 2 khalifah, maka Nabi kata, maka faqtul akhiruhuma, dibunuh orang yang paling akhir di kalangan mereka. Okey, bai'ah itu bai'ah. Kemudian bai'ah dikembangkan kepada bai'ah taat tadi. Bai'ah taat kadang-kadang bukan lantik jadi khalifah, untuk taat. Contoh bai'ah taat, apabila Uthman bin Affan telah dalam peristiwa umrah Nabi SAW, perjanjian Hudaibiyah, Nabi pergi bawa Uthman jadi wakil. Kemudian Uthman tak patah balik. Orang Islam duduk tunggu nak masuk Mekah, tak boleh. Dan kemudian sahabat macam-macam dengar, ada kata Uthman kena bunuh, ada macam-macam. Nabi pun tak tahu apa berlaku. Maka Nabi mengambil bai'ah di kalangan sahabat yang kita kenali sebagai bai'atu Ridwan, alladzina yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, mereka yang berbai'ah dengan engkau di bawah pokok. Bai'atu Ridwan, dalam riwayat hadis kata mereka 1,400 orang, kata Jabir dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Bai'ah itu bai'ah taat.
bukan bai'ah lantik Nabi. Nabi tak perlu lantik, tapi bai'ah untuk taat. Maka sebahagian daripada masyaikh, syekh-syekh tarikat mengambil sempena filosofi ni, falsafah ni, falsafah bai'ah taat ini. Maka dia buat bai'ah kepada anak murid dia untuk taat dalam perkara yang sebenarnya memang pun dah ada. Umpamanya Nabi kita pernah, sahabat pernah bai'ah dalam bai'atul aqabah al-ula dan al-thaniyah, supaya untuk tidak berzina dan mempertahankan Nabi dan seumpamanya. Bai'ah itu, maka kita bai'ah dengan syekh, kita akan menjaga salat, kita berbai'ah dengan syekh bahawasanya kita akan menunaikan tanggungjawab yang wajib dan menghindarkan yang haram. Bai'ah itu sebagai nak menguatkan perkara yang Allah memang syar'ikan, tetapi just untuk menguatkan semangat untuk beramal. Konsep itulah yang diambil oleh bai'ah, oleh geng-geng, oleh golongan tarikat. Saya tidak kata salah di sudut untuk menaikkan semangat, to strengthen your spirit, kan, untuk menaikkan semangat kita untuk buat benda tu. Kemungkinan bolehlah di atas janji. Kalau tak janji pun kena saya berjanji saya tak akan punting sembahyang 5 waktu. Kalau tak janji pun kena sembahyang juga. Tapi just to strengthen your spirit, semangat kita, kehendak kita, maka tak ada masalah. Tapi setengah golongan dia lebarkan, dia pergi ambil benda lain. Awak kena taat kepada saya dalam perkara yang awak nampak betul ataupun salah. Seperti dalam sebahagian aliran Naqsyabandi, tidak boleh mempertikaikan syekh, sama ada benda yang dilihat menyanggahi syarak ataupun betul dengan syarak. Ini salah. Bai'ah ini salah. Kalau tak bai'ah pun tak ada masalah. Tapi kalau kita dah baik dengan guru kita, guru kata beberapa kali dah saya janji, tengok awak ni asyik duk buat perangai tak elok, kita pegang tangan tok syekh kita, ustaz saya janji lain kali saya tak buat dah benda buruk ni, kan? Kita sebenarnya janji dengan Allah Azza wa Jal, tapi kita janji juga dengan dia, tanda kita nak kuatkan semangat kita bahawasanya di selain dengan Allah Ta'ala, kita janji lagi dengan makhluk. Tak ada masalah kepada general prinsipnya, tak ada masalah. Tetapi apabila dia jadikan syekh dia itu macam makam dia dinaik, macam dia kata syekh dia boleh tahu apa yang berlaku, Nabi sendiri tak boleh tahu, melainkan apa yang Allah bagi tahu. Sebab tu dalam riwayat Amr bin As yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, apabila disebut, Nabi menyebut innakum takhtasimuna ilayya fala'alla ba'dukum yakun alhana biqaulin min ba'd, sebahagian kamu angkat kes kepadaku dan sebahagian kamu fasih daripada sebahagian yang lain. Fa'aqta'u lahu haqqa akhi fa'aqta'u lahu nahwa ma asma', aku bagi kepada dia berdasarkan apa yang aku dengar. Faman qata'tu lahu min haqqi akhihi fa innama qata'tu lahu qit'atan minan nar, sesiapa yang aku beri benda yang bukan haknya, sesungguhnya aku beri padanya potongan daripada api neraka. Ni lawyer yang pandai, dia pergi ke mahkamah, dia cakap pandai, hakim keliru, hakim nampak dari segi penghujaan dia betul, dia tak betul. Kawan ni ambil hakim di mesin dia, bukan ambil hakim, ambil lawyer yang tak pandai, lawyer bawa kena pening, dia betul jadi salah. Nabi kata sebahagian kamu lebih fasih pada sebahagian yang lain, kes dia angkat kepada aku, sesiapa yang aku berikan kepadanya apa yang bukan haknya, sesungguhnya aku beri kepadanya potongan daripada api neraka. Nabi tak tahu. Nabi, sebab tu Nabi buat sistem kehakiman. Kalau Nabi buat sistem kehakiman, orang datang tak payah cakap atuk sudah tahu apa hajat cucu, kacau kita. Kacau kita. Maka Nabi jadi satu contoh teladan di dalam sistem penghakiman di dalam Islam. Tidak ada benda superstition, yang mana superstitious element di dalam penghakiman yang menyebabkan akhirnya manusia hukum berdasarkan. Hatta apabila Nabi, kita tahu dalam kes tamar, pendebungaan tamar, apabila Nabi kata kalau tak ada bunga pun tak apa tamar, Nabi bagi pendapat umum saja. Akhirnya tamar yang tak didebungakan di Madinah telah kekurangan buah. Lalu Nabi mengatakan innama ana bashar, sesungguhnya aku ini manusia. Nabi sebut hal ini dan panjang isu-isu ini menunjukkan bahawasanya yang mengetahui yang gaib hanyalah
Allah Azza wa Jalla.